kita akan minta ahli panel kita memberi pandangan berbentuk konklusi dan solusi penyelesaian sebagai cadangan. Di samping memberi komen kepada 3 perkara ini yang ada saya timur tadi, saya cuba selitkan di sini. Pertama, berkaitan vaksinasi kanak-kanak. Juga kalau nama vaksinasi sekarang ni berbentuk paksaan, kan? Vaksinasi kanak-kanak. Kemudian perkara paksaan minta mungkin doktor kita, Dr. Zubaidi untuk ulas mana kalau kali ini vaksinasi boleh dipaksakan, bermakna sudah melanggar peraturan perubatan. Kalau vaksin ini boleh dipaksa, maka perkara lain dalam perubatan juga boleh dipaksakan. Maka boleh dipaksa isteri kita sama ada nak bersalin normal, bersalin operate, boleh dipaksakan kaki dipotong atau tak potong sebab obes, sedangkan kita tahu itu adalah pilihan. Silap-silap dipaksakan untuk berkhatan pula. Sebab boleh dipaksa. Tapi sekarang ni itu semua pilihan. Tapi kalau kali ini paksaan, kita minta komen daripada doktor. Dan perkara ketiga, mungkin saudara Wawai boleh respon perkara ini. PIBG seolah-olah dikambing hitamkan. Kononnya PIBG lah yang menuntut agar guru-guru ini diasingkan. Diasingkan supaya tidak menjangkiti anak-anak yang belajar. Jadi 3 perkara ini kita minta respon daripada ahli panel kita dan kalau boleh mencadangkan, menyarankan solusi untuk guru-guru dan penjawat awam menghadapi masalah ini. Saya silakan dulu Dr. Zubaidi bin Haji Ahmad. Silakan doktor. Saya ulang tadi 3 perkara. Pertama, vaksinasi kanak-kanak. Kedua, tentang paksaan. Kedua, tentang paksaan dan PIBG. Okey doktor, teruskan doktor. Mohon respon. Okey, pertama sekali tentang vaksinasi pada kanak-kanak. Saya nak beri satu ulasan lah. Pertama pada saya, vaksinasi pada kanak-kanak ni adalah satu benda yang paling kita takutilah. Pertama sekali sebelum ni kita hanya diberitahu orang yang berisiko seperti itu, warga tua, orang yang berpenyakit. Dan saya sebenarnya dah nampak benda ni. Selepas saja mereka telah disuntik, kemudian dia akan pergi kepada satu lagi iaitu kepada remaja dan kanak-kanak. Dan ini dah adalah satu transient ataupun cara macam untuk mengubah herd immunity tadi. Seperti mana yang pernah tadi ditanyakan tentang herd immunity. Herd immunity ni adalah coverage ataupun penglibatan semua yang berisiko untuk mendapatkan vaksinasi. Dan kita faham bahawa herd immunity ni tak semestinya 100%, mungkin 85%, mungkin 90% bergantung kepada jangkitan itu. Tetapi dalam masalah COVID-19 ni, kita dapati bahawa seolah-olah semua orang perlu diberikan suntikan sama ada mereka berisiko ataupun tidak berisiko. Itu yang kadang-kadang kita rasa sesuatu benda yang agak pelik. Sebab sebelum ini kita hanya berikan pada yang berisiko. Kalau kanak-kanak sebagai contoh, dia berisiko untuk mendapatkan TB. TB kita akan bagi. Sebab itu saya cuba berikan satu contoh. Ada beberapa rakan-rakan saya yang balik daripada United Kingdom setelah belajar membuat PhD dan sebagainya. Mereka memberitahu saya bahawa anak mereka tidak mendapat suntikan BCG. Ini disebabkan oleh polisi di United Kingdom, mereka tidak memberikan BCG jika tidak ada risiko. Kawasan-kawasan yang berisiko adalah kawasan-kawasan yang mana bandar itu terdapat ramai orang daripada negara-negara yang berisiko untuk dapat TB. Contohnya, bandar itu terdapat ramai pendatang daripada Pakistan, daripada India. Yang ini kanak-kanak daripada awal lagi diberikan BCG. Sebab apa? Mereka berisiko. Sementara kanak-kanak yang tidak mempunyai risiko, mereka tak berikan sebarang BCG. Tetapi lain di Malaysia. Di Malaysia kita berikan kepada semua anak-anak kita. Jadi apa yang saya nak buat tarik perhatian inilah, kita haruslah memberi vaksinasi kepada orang yang berisiko, bukan pada semua orang. Dan COVID-19 ini seperti mana yang kita tengok data sekarang, penglibatan positif ataupun kanak-kanak, malah bayi yang kita bimbang sekarang ni yang mendapat jangkitan virus COVID adalah terlalu kecil. Dan kebanyakan mereka kalau ada pun mungkin sembuh. Yang baru ni kita tengok varian Omicron yang melibatkan kanak-kanak yang tidak bergejala. Maksud dia apa? Maksud dia kebarangkalian mereka untuk sembuh adalah terlalu tinggi. Dan terdapat 1 atau 2. Kebarangkalian mereka akan menyembah tinggi. Sebab itu saya sendiri sebagai pengamal perubatan, kita amat bimbang kalau katakan sebagai contoh kanak-kanak dan bayi ini diberikan tanpa sebarang medical evidence yang kuat. Sepatutnya vaksin ni, seperti mana yang kita tahu bahawa vaksin yang diberikan sekarang ni
sebenarnya belum lagi mendapat kebenaran. Cuma mendapat pendaftaran bersyarat. Dan pendaftaran bersyarat ni seharusnya kita kena berhati-hati. Kita tak boleh bagi sesuatu benda yang kita tak pasti kepada orang yang tidak berisiko. Dan saya haraplah supaya kerajaan melihat benda ni, dan banyak lagi NGO terutamanya yang membantahlah kalau kata ada vaksinasi di kalangan kanak-kanak dan juga di bayi jika mereka tidak mendapat cukup data untuk diketengahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, paksaan terhadap dos yang ketiga ni. Yang kadang kita panggil dos ketiga, kadang-kadang kita sebut sebagai booster dose. Yang saya faham sekarang ni, dia hanya wajib pada frontier. Maksud dia doktor, nurses dan sebagainya, dan warga tua. Itu yang digalakkan. Tetapi kita tak semestinya nak pergi. Kalau walaupun kita dipanggil dan sebagainya, tidak ada satu paksaan yang terpaksa kita pergi. Sebab kita sebenarnya kalau kita duduk di rumah kerja bersendirian, warga tua dah tak ada apa kerja, tak ada kaitan dengan pekerjaan kita, kita sebenarnya tak wajib pergi kalau kita merasakan bahawa ia tidak beri manfaat kepada kita. Yang ini saya telah sebutkan tadi, justifikasi kita mendapatkan suntikan harus berdasarkan kepada 3, iaitu risiko, severity teruk bila kita mendapat jangkitan, atau juga kebarangkalian kita untuk sembuh. Kalau katakan ini telah kita lihat, sebenarnya untuk pergi bukan satu kewajipan pada kita. Yang kewajipan tu memang yang mungkin doktor, nurse dan sebagainya. Bagi yang lain tu tidak semestinya mereka pergi jika mereka merasakan bahawa ia tidak mendatangkan sebarang manfaat. Sekian, terima kasih. Mohon pula pandangan di samping respon Tuan Wawai tentang isu PIBG sebenarnya dikambing hitamkan. Kononnya PIBG adalah yang menuntut agar guru-guru ni diasingkan dengan cara didiskriminasikan seperti yang kita tahu tadi. Dan juga seterusnya pihak Saudara Wawai bagi solusi tentang masalah ini. Silakan Saudara Wawai. Okey, PIBG yang mendesak. Ini alasan yang digunakan oleh pihak Kementerian dan pihak solusi dia. Jika tanya saya, misal kata guna PIBG yang mendesak, bagaimana saya fungsi PIBG, saya nak yang tak divaksin saya ajar anak saya, boleh? Adakah kementerian nak? Jadi kita tak boleh nak guna alasan desakan PIBG. Kerana PIBG bukan ada kuasa untuk menentukan pentadbiran sekolah. Kuasa terletak pada pihak pentadbiran sekolah. PIBG boleh usulkan resolusi ataupun buat usul. Dan keputusan terletak pada pihak pengurusan sekolah, pengetua. Selaku ketua sekolah. Bagaimana kena guna kebijaksanaan untuk mewujudkan suasana harmoni dalam sekolah. Di samping ibu bapa pun rasa selamat untuk hantar anak. Itu terserah kepada kebijaksanaan ketua. Kalau kata PIBG desak nak guru yang tak divaksin diasingkan, saya pun boleh. Saya nak esok mungkin saya pergi nak sekolah anak saya nak cakap saya nak guru tak divaksin saja mengajar anak saya. Macam mana Kementerian Pelajaran nak cari? Adakah nak melutut merayu dengan guru-guru tak divaksin? Jadi ini alasan yang tak munasabah lah. Alasan yang tak munasabah, alasan yang bersifat nak lepas tangan. Okey, tak buat salah nak lepas tangan. Sebab siapa yang buat polisi? Siapa yang ada kuasa yang buat polisi? Bukan PIBG. Jadi perkara ni perlu disemak semula lah. Bagi saya perlu dinilai semula sama ada SOP ni boleh pakai atau tak boleh pakai. Kalau kita tanya tadi pun Dr. Zubaidi pun ada cakap SOP yang tidak siuman. Tidak siuman ni bermaksud orang gila yang buat SOP. Mungkin itulah yang kita tengok sekali. Sebab kalau orang waras buat SOP, dia tak buat macam tu. Dia tahu, dia mesti based on science ataupun data dan kajian. Okay, solution dia dalam situasi sekarang ni. Kebanyakan di sekolah, suasana dah tak harmoni dah. Dah tak jadi macam dulu lah. Guru bully guru. Kan? Anak murid tengok pun dah tak ni. Guru tengah mengajar, ada guru lain masuk, tarik kes di Sahabat Benar. PPD dah mula guna bahasa-bahasa kesat. Ini golongan-golongan pendidik yang akan mendidik anak-anak saya, anak-anak orang lain, anak-anak Dr. Zubaidi. Saya tak nak anak saya dididik oleh golongan-golongan seperti ini. Yang guna emosi, yang gagal kawal guna emosi, bercakap kasar. Kalau saya cakap kasar, tak apa, saya bukan guru. Kan? Tapi pegawai PPD cakap kasar macam gangster, apa benda ni? Dah tak ada otak ke apa? Saya rasa mungkin guru besar dan pengetua yang ambil vaksin dah tak ada otak. Saya ambil contoh yang perkongsian Cikgu Ahmad tadi. Nah, ubu nak saman. Okey, macam inilah Cikgu Ahmad. Biar saya cakap dengan Cikgu Ahmad terus terang. Berdasarkan apa yang Cikgu Ahmad berkongsi tadi tu,
Saya rasa kita ada kes yang strong untuk kita saman pengetua tu. Jadi Cikgu Ahmad boleh hubungi saya. Kita akan aturkan dengan Ketua Army Chamber semua ni untuk kita saman pengetua itu. Bukan tak ada kes lah. Saya ambil contoh ada guru sandaran pernah saman Kementerian Pendidikan sebab tidak mengesahkan jawatan dia sebagai guru tetap hanya kerana dia mengandung. Okey? Jadi dia bawa ke mahkamah dan buat saya makan. Kes berpihak dia. Mahkamah buat keputusan bersifat diskriminasi. Jadi jangan kata tindakan pengetua atau guru besar yang berlaku sekarang ni adalah tak ada menyalahi mana-mana undang-undang lah. Walaupun guru-guru pergi report polis, ada yang polis nak ambil report, ada polis yang menyindir balik. Okay? Saya nak cakap kalau masuk dalam mahkamah nanti, belum tentu kes berpihak dia. Jadi mana-mana cikgu yang diaibkan, dimalukan, rasa reputasi dah terjejas di kalangan masyarakat, orang sekeliling, jangan takut. Saman je lah pengetua you. You bukan saman KPM. You bukan saman Kementerian Pendidikan ataupun Menteri Pendidikan. You kena saman pengetua you atau kapasiti individu sebab dia yang mengeluarkan kenyataan tu. Okay? Jadi hari ini saya nak cakap, saya nak ambil peluang untuk guru-guru yang berdepan dalam situasi yang tak masuk akal, situasi yang tidak siuman, saman cikgu. Saman pengetua, saman penolong kanan, saman siapa saja yang buat kenyataan yang menjatuhkan reputasi you, yang mengaibkan you di depan pelajar-pelajar lain. Okay? Solution dia, apakah solution dia? Okay. Pertama, Kementerian Pelajaran atau Kementerian Pendidikan kena semak balik. Okay? Just balik je kepada sebelum ada vaksin. Bagaimana guru-guru mengajar. Okay? Sebab buat saringan dah negatif, masuk dengan amal lah SOP yang disarankan oleh KKM. Jangan pandai-pandai tokok tamat sendiri. Kita ni masalah sekarang ni, setiap kementerian, setiap menteri nak buat SOP dia sendiri, ikut kepala dia. Okay? Sebab tu jadi cacar romba habis. Dan yang menjadi mangsa adalah orang yang pilih untuk menolak vaksin. Sedangkan kerajaan yang bagi pilihan. Kerajaan bagi kita pilihan sama ada kita nak ataupun tolak. Orang yang buat pilihan untuk menolak, kita kena hormatlah dia punya pemilihan. Dia punya pilihan nak tolak. Tak semestinya dia tolak. Dia ni bawa penyakit. Jadi kena betulkan benda-benda. Dan yang kedua adalah education. Kita kena bagi pendidikan dan pendidikan harus bermula di sekolah. Guru-guru ni sepatutnya menjadi ejen untuk mendidik anak-anak kita hidup dengan COVID, bagaimana cara nak mencegah COVID, cakitan, varian tu sama ada yang bahaya atau tak, macam tu supaya dicakap walaupun Omicron ataupun omak engkau apa-apa sajalah variannya. Saya bukan doktor. Omak engkau lah saya panggil varian omak engkau. Betul dia berjangkit cepat tapi dia punya kadar risiko tu rendah. Kemasukan di hospital pun tak tinggi. Okey? Dan tak ada sebab lah PM kita nak umum memberi bayangan untuk PKP balik. Okay? Sebab rakyat ni dah fed up lah kalau nak tahu. Janganlah ura-ura nak PKP balik. Okay? Kita cakap kalau PM kita ni nak cadar PKP balik, kita PKP lah dia nanti dalam pilihan raya ke-15, kita PKP semua sekali. Senang cerita. Okay. Berbalik pada sekolah, saya saran Kementerian Pendidikan semak balik garis panduan 3.0. Okay? Dan ketua serta guru besar kena selesaikan masalah. Panggil semua guru, selesaikan dan supaya tak ada lagi wujud iri hati, busuk hati ataupun prasangka satu sama lain. Sebab no point. Apa yang kita dapat dengan kita bergaduh sama sendiri? Apa yang cikgu-cikgu dapat dengan bergaduh dengan rakan-rakan sejawatannya satu sekolah? Yang mana cikgu-cikgu akan berjumpa setiap hari? No point. Jadi ketua jabatan, pengetua dengan guru besar, saya nak pesan malam ni, guna otak ada. Cikgu-cikgu saya tak boleh nak ajar cikgu. Sepatutnya cikgu yang ajar saya. Tapi malam ni dah terbalik, saya nak ajar cikgu. Pengetua dengan guru besar, panggil semua guru-guru you yang mana ada suasana konflik di sekolah ni. Okay? Selesaikan bila semester akan datang. Supaya budak-budak pun dapat belajar dengan harmoni. Kita mak bapak pun tak ada dengar cerita-cerita yang tak seronok. Cikgu duduk dalam jamban, cikgu duduk dalam store. Okay? Sebab saya bila dengar cerita macam ni, saya pun nak kenal siapalah yang hebat sangat letak cikgu dalam store ni. Kan? Sebab kita dah jumpa dah 2-3 orang pengetua. Tak adalah hebat mana. Tak ada hebat mana guru besar ni bila kita tanya. Jadi saya nak ingatkan macam itulah. Nak buat apa-apa, kita kena fikirlah. Ada orang lain. Ada orang yang memerhatikan kita. Okay? Kalau rasa kita ketua jabatan, kita ada power. Power kita tu tak boleh bawa mati pun. Okay? Kuasa yang ada ni tak kekal lama. Jadi gunalah kuasa yang ada tu dengan betul. Kita jangan pecah belahkan masyarakat. Kita kena satukan masyarakat. Kita jangan asingkan unvaccinated dengan vaccinated people. Tak boleh. Kita kena satukan rakyat sebab tak ada keuntungan pun kita berbalas sama sendiri sebab semata-mata demi vaksin uji kaji yang belum tentu ada keberkesanannya. Okay? Itu je lah daripada saya.
Sekian. Terima kasih moderator, terima kasih Kaden, dan terima kasih juga kepada Dr. Zubaidi dan kepada semua yang menonton, kepada rakan guru-guru dalam Malaysian Educator Movement. Just stand on your ground. Don't worry. Be happy. Tak ada orang boleh pecat you selagi you berjawab awal. Kalau ada, bagi tahu saya. Kita akan fight. Sekian.